Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Bersama saya pada pagi ini, Izu Yusof dan juga saya Nur Salihah Azmi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersiaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Hari ini saya sentiasalah ditemani oleh rakan pengacara yang saya rasa kali ini dah banyak kali kita bersiaran bersama, Izu. Banyak kali dah. Rasa macam dah 2 kali dah kenalkan diri ni. Baik, seperti biasa Salihah, kita akan bersiaran dari jam 9 hingga 10 pagi. Kita akan membawakan pelbagai topik-topik menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Juga berita-berita menarik yang akan kita kongsikan kepada anda. Ya, betul tu. Dan selain daripada perkembangan berita-berita semasa, kita juga ada ramalan cuaca supaya kita ni semua dapat bersiap siaga kalau nak keluar daripada rumah. Macam saya, Izu, suka keluar pergi baca-baca tempat. Hari tu sebelum bersiaran pun dah pergi semuanya nak melawat tempat-tempat tertentu. Dengar cerita kan? Itu pergi Genting. Betul. Dan kalau anda nak tahu, kalau pergi Genting tu kita kena tahulah juga ramalan cuaca. Kalau tak tahu tu susah juga, hujan-hujan semua dan susah payah kita pergi tapi tak boleh nak buat apa-apa aktiviti. Okey, Izu, mungkin kita nak berkongsi pagi ini perkembangan berita semasa. Kalau boleh kita kongsikan kepada anda beberapa berita yang menarik untuk kita kongsikan. Antaranya berita, kita mulakan dululah dengan berita sukan, yang mana Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim selaku Menteri Wilayah Persekutuan telah dilantik selaku penaung KL City FC. Ya, betul. Buat peminat sukan, mungkin ia merupakan satu berita gembira kepada anda sebab ialah kita tahu dalam sukan ni memerlukan satu penaung yang kuat bagi memastikan sesebuah persatuan itu dapat bergerak lebih maju ke hadapan. Dan dalam pada itu juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang berada di Blok Pembangkang iaitu Khalid Abdul Samad memaklumkan bahawa dengan adanya penlibatan daripada Datuk Seri Shahidan Kassim ini akan membantu mengharmonikan lagi suasana dalam sukan. Dan kita bukan sahaja melihat dari sudut kerajaan saja, tapi juga kita ada pembangkang dan juga kerajaan bersatu bagi menggerakkan lagi industri atau sukan, mutu sukan negara kita. Okey, dan kita harapkan semoga pelantikan Shahidan ini akan menjadi perpaduan lah di dalam sukan bola sepak Malaysia. Kemudian itu adalah sukan, berita sukan. Kita nak beralih kepada satu berita lagi yang kita nak kongsikan berkenaan tentang seorang wanita, kabarnya pelancong asing yang diragut di persiaran KLCC. Tetapi cubaan ini adalah digagalkan oleh orang awam yang melalui kawasan tersebut. Dan ini juga, Izu, disebabkan ada satu video yang tular di Twitter berdurasi dalam 1 minit yang menunjukkan wanita ini bergelut dengan 2 orang yang ingin meragut, tetapi seorang itu katanya warga asing. Jadi ini bagi saya adalah satu peringatan buat anda semua yang mungkin berada di kawasan KLCC ataupun jalan-jalan yang sunyi, sentiasa waspada. Nombor satu, sentiasa waspada dan berhati-hati. Keduanya, sentiasa prihatinlah dengan kawasan persekitaran supaya kita tidak menjadi mangsanya. Dan mungkin lepas ini kita tadi kata saya pergi Genting nak kena tahu ramalan cuaca dan mungkin nak kongsikan apa, Izu? Dan selepas ini kita akan saksikan ramalan cuaca yang akan kita saksikan pada hari ini sebab semalam kita tengok hujan, 2 hari lepas pun hujan. Pada hari ini bagaimana situasinya, cuacanya, kita saksikan dulu laporan telah disediakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Petugas media mula berkampung di perkarangan penjara Kajang bagi mendapatkan maklumat terkini berhubung hukuman penjara terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk butirannya, kita berlintas langsung bersama Zana Rianul di sana. Silakan Zana. Lepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit, Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun disabitkan untuk dipenjara selama 12 tahun dan juga perlu membayar denda sebanyak 210 juta ringgit. Dan semalam beliau telah pun dibawa ke penjara Kajang. Dan fokus yang akan diberi perhatian pada pagi ini adalah sama ada sekiranya terdapat pergerakan masuk
daripada wakil peguam ataupun ahli keluarga daripada pihak Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kita juga akan melihat sekiranya terdapat pergerakan masuk dari pihak-pihak lain. Dan selain daripada itu juga, sebelum ini terdapat spekulasi kononnya Datuk Seri Najib hanya menjalani kuarantin untuk saringan COVID-19 di penjara Kajang ini, dan terdapat desas-desus beliau akan kemudiannya akan dipindahkan ke penjara Sungai Buloh untuk menjalani hukuman penjara di sana. Bagaimanapun itu tidak dapat dipastikan, dan kita juga tidak dapat pengesahan sama ada berlaku pemindahan beliau dari penjara Kajang ke penjara Sungai Buloh. Selain daripada itu juga dapat saya paparkan kepada anda penonton dari bilik berita situasi terkini. Pihak media berada sekurang-kurangnya 300 meter dari kawasan luar pagar utama penjara Kajang ini, berikutan dengan peningkatan kawalan keselamatan daripada pihak polis dan juga pihak penjara itu sendiri. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan yang boleh saya bawakan untuk pagi ini. Teruskan bersama dengan Bernama TV untuk perkembangan selanjutnya. Silakan Syahira di Wisma Bernama. Baik, terima kasih Zana atas laporan anda. Kita ke berita selanjutnya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak masih sah sebagai ahli Parlimen Pekan walaupun Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta kerana menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd. Pakar Perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz berkata, dalam kes Datuk Seri Najib, bekas Perdana Menteri itu boleh memfailkan petisyen bagi tujuan pengampunan. Kalau dah habis masa untuk rayuan atau tidak ada rayuan lagi, there is file a petition for a pardon. Maknanya dia boleh file petition untuk pengampunan. Such disqualification shall take effect immediately upon the petition being disposed. Maknanya petition dia tu ditolak, barulah dia disqualified. Datuk Syam Rahayu berkata, Datuk Seri Najib perlu memfailkan petisyen pengampunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberesan rayuannya. Tetapi jika petisyen pengampunan difailkan, beliau akan hilang kelayakan berkuat kuasa sebaik sahaja petisyen itu dibereskan. Sepuluh pelajar lelaki berusia 16 hingga 20 tahun ditahan polis di sebuah kolej vokasional di Wangsa Maju kerana disyaki memukul dan mencederakan seorang pelajar. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ansyari Abu Samah berkata, laporan polis dibuat ibu mangsa yang menerima makluman daripada warden asrama mengatakan anaknya tidak sihat dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan. Mangsa memberitahu dirinya dipukul beramai-ramai oleh rakan-rakan senior kolej semasa berada di surau asrama. Sehubungan itu, pihak polis membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan merusuh yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya. Untuk perkembangan lebih lanjut mengenai kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd akan kami bawakan dalam buletin bernama 11 pagi nanti. Sekian berita dari bilik berita. Hai, kembali di Apa Khabar Malaysia. Dan tadi Izu pun dah berkata saya ni pergi melawat Genting Highland ni. Tapi Izu saya nak tanya, awak suka tengok filem ke tak? Of course, saya suka. Siapa yang tak suka tengok filem kan? So, dan kalau berbicara berkenaan tentang filem ini, hari ini kita nak bercakap mengenai menjiwai filem patriotik. Dan kita tahu sejak kebelakangan ni Izu kan, banyak filem-filem yang bercorakkan kenegaraan. Dan kebetulan pula kita ni sekarang berada dalam bulan kebangsaan. Dan hari ini mungkin kita nak kenalkan tetamu yang cukup istimewa di studio, iaitu Profesor Madya, Teknologis Dr. Muhammad Zafwan Idris. Yang lebih mesra tadi katakan, suruh saya panggil Dr. Zaf. Dan kita nak kenalkan sekarang. Selamat datang Dr. Zaf.
Azam, apa khabar? Terima kasih kerana menerima saya di sini. Terima kasih juga kepada doktor kerana sudi bersama dengan kita di studio Apa Khabar Malaysia. Baik doktor, kita nak mulakan perbincangan kita. Doktor selaku dekan di Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita apakah yang ditarifkan dengan filem patriotik itu sendiri secara ringkasnya. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita tengok secara umumnya apa-apa saja filem ataupun genre filem yang memupuk semangat cintakan negara, bangga negara ataupun bangga tanah air itu boleh kita jadikan ataupun kita kategorikan sebagai filem patriotik. Sama ada genre tu genre yang kita kata di drama ke ataupun thriller ke ataupun kita kata sukan, dokumentari yang mana memupuk semangat cintakan negara, kita boleh anggap sebagai filem patriotik. Kalau kita anggap doktor, filem patriotik ini adakah ianya hanya berkisahkan tentang ketenteraan, negara, sejarah ataupun adakah ruang lingkupnya lebih luas daripada itu, doktor? Soalan yang menarik sebab kita memang tak nafikan berkaitan dengan sejarah dan ketenteraan ni dia punya impak kepada semangat patriotik tu sangat tinggi kan? Betul. Tetapi kita lihat konteks yang lebih luas kalau kita kata cintakan negara tu dia merangkumi banyak aspek. Contohnya kalau kita tengok macam filem Ola Bola kan dia pun merasakan kita rasa macam bestnya semangat kan tengok kan kena menyokong suatu pasukan bola sepak negara. Jadi mungkin cerita filem contohnya Lee Chong Wei contohnya kan melihat susuk tubuh seorang ahli sukan yang mewakili negara. Jadi itu dalam konteks sukan lah, tapi dalam konteks contohnya even dalam genre komedi pun kita boleh juga, cuma mungkin impak dia bukanlah terlalu besar ataupun tinggi seperti macam sejarah ataupun ketenteraan. Mungkin kalau kita tengok dalam misalnya contoh filem luar negara lah, biasa orang mungkin biasa menonton filem ataupun siri Mr. Bean kan? Walaupun kita rasa benda tu komedi santai dan sebagainya, tapi dia terarah kepada social commentary kan? Dia memberi reflect kepada budaya bangsa British itu sendiri. Dan kita kenal budaya dan melalui filem yang ditontonkan. Dan saya tengok contohnya yang lain seperti cerita legenda yang mana kalau dulu kita tengok contohnya macam filem Puteri Gunung Ledang kan? Itu. Jadi kita lihat bahawa perasaan bangga kita kerana mempunyai satu cerita legenda yang masyhur kan. Dan mungkin juga kita lihat dalam konteks genre-genre lain yang kita rasa boleh memupuk semangat cintakan negara. Jadi dekat situ sesebuah filem itu yang menyifatkan semangat patriotik tidak hanya berdasarkan kepada ketenteraan tapi juga kepada bagaimana pengarah itu membawa sesuatu filem itu. Baik, kita nak tahu daripada sudut pemain industri filem itu sendiri bagaimana mereka menggalas tanggungjawab untuk menerapkan semangat patriotisme dalam sesebuah movie yang akan ditayangkan tu, sebab bukan senang. Betul. Soalan yang mencabar tu. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu fokus pada patriotik, mungkin dari segi unsur hiburan ataupun trend, mungkin penonton tak begitu seronok menonton kan. Jadi ini satu tanggungjawab cabaran yang perlu digalas oleh produser dan juga pengarah filem. Mungkin kita kata kalau kata macam filem-filem yang memang dia punya konsep dia tu patriotik dan itulah arahnya, tapi macam mana nak menjadikan dia digarap karya kreatif ni untuk menjadi satu yang sebab kita melihat filem ni untuk hiburan kan, jadi dia perlu menghiburkan juga tapi dalam masa sama ada mesej-mesej yang diterapkan untuk patriotik. Cuma saya suka juga untuk menarik perhatian yang mana selain daripada konsep ataupun fokus bertemakan patriotism, tetapi ada juga dalam konteks periklanan ni kita panggil product placement. Maksudnya dia secara subtle ataupun secara halus. Contohnya kalau kita tengok movie tu di belakang tu ada bendera contohnya kan, maksudnya setting props yang digunakan tu juga boleh digunakan untuk meningkatkan kita kata pemahaman kita terhadap budaya bangsa kita. Kalau kita tengok contohnya macam filem-filem animasi Bobo Boy ataupun Agent Ali, kita nampak dah props dan juga
karakter ataupun contohnya macam spaceship tu bentuk macam seolah-olah macam wang bulan contohnya. Ini adalah secara subtle yang kita serapkan supaya kita lihat ikon-ikon yang kita boleh kaitkan dengan bangsa kita ataupun ikon yang kita kaitkan dengan negara kita, contohnya macam bangunan KLCC contohnya. Dapat diterjemahkan dalam kita punya filem. Pendapat Dr. Zaf sendiri, kita tahu kan bila kita ada filem patriotik ni kita mahu menarik minat anak muda juga. Jadi bagaimana situasi ni sekarang dalam pendapat doktor sendiri? Yalah, saya rasa untuk anak muda kita pun semua pernah muda kan. Saya di universiti ni selalu bergelumbangan orang muda. Umur semakin meningkat tapi pelajarnya sentiasa muda. Doktor juga masih muda lagi sebenarnya ni. Itulah nampak kot muda. Orang muda ni dia dah hargakan satu ikon, seorang yang boleh dijadikan sebagai contoh. Tauladan. Betul. Jadi mungkin kita perlu ada banyak ikon-ikon yang kita terjemahkan melalui filem. Yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Contohnya macam yang sekarang tengah trend sekarang ni Mat Kilau lah, filem Mat Kilau. Jadi Mat Kilau ni merupakan satu ikon pejuang negara yang menentang penjajahan, dan ini melihat satu yang ditagihkan oleh orang muda kan, mesti dia lihat ni sebagai ikon kan. Mungkin satu hari nanti kalau mungkin tak boleh jadi Mat Kilau lah kan. Tapi sekurang-kurangnya dengan karakter dia, dengan cara perwatakan tu, sedikit sebanyak boleh mempengaruhi cara fikir orang muda. Dan tadi doktor katakan dekat kampus sendiri kan. Jadi kita nak tahu usaha UPSI juga macam mana untuk menggarapkan dan menaikkan lagi juga semangat mahasiswi ini berkenaan tentang filem-filem patriotik ini, doktor. Sebenarnya kita punya konsep pendidikan ni bukan hanya terbatas dalam bilik kuliah sajalah. Maksudnya kita juga melihat keperluan untuk pelajar kita untuk bergerak aktif, masuk dalam persatuan-persatuan, menyertai program-program yang mana kebanyakan program yang dianjurkan tu lebih kepada pembinaan sasiah diri. Dan juga saya percaya dengan adanya semangat patriotik tu akan menjadikan seorang pelajar itu lebih menyayangi negara sendiri. Dan bila kita ada sifat menyayangi negara kita sendiri, kita melihat bukan pada konteks individu saja. Maksudnya bukan melihat pada diri kita, tapi kita melihat bagaimana kita punya peranan dalam konteks yang lebih luas, satu dalam konteks negara. Jadi apa agaknya sumbangan yang kita boleh berikan kepada negara. Sebab setiap pelajar, kita percaya setiap manusia secara umumnya mempunyai kelebihan dan potensi yang berbeza. Jadi bila mereka ni ada mempunyai sifat cintakan negara dengan kemahiran, kemampuan yang secara individu, sumbangan mereka tu secara kolektifnya akan menjadikan negara kita lebih maju, lebih membangun dan sebagainya. Jadi dekat situ pernyataan mahasiswa-mahasiswi ini daripada awal dapat diterapkan semangat patriotisme. Betul. Dan semangat itu akan dibawa ke usia yang akan datang. Betul. Baik, selepas ini kita akan bersama lagi dengan Dr. Zaf, sebab selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu dari FINAS yang mana kita akan bercakap soal sesuatu filem yang cukup rapat dengan pelajarnya. Tapi nak tahu apa? Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Dan juga rakan tugas. Saya Saniha Azmi. Kalau sebentar tadi kita dah bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Zafwan Idris mengenai dengan menjiwai filem patriotik. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu kita yang kita kosongkan kerusi tadi. Dah ada orangnya pun, iaitu Raja Khairul Azman, Raja Abdul Karim selaku pengarah pembangunan industri FINAS untuk kita bercakap soal Festival Filem Pelajar Malaysia ke-13. Apa khabar, Tuan Raja? Apa khabar? Selamat datang ke studio kita. Khabar baik, terima kasih. Baik, tadi kita dah mula soalan dengan Dr. Zaf. Kita mulakan sesi kita ni dengan Tuan Raja. Okey, kita tahu filem Festival Pelajar ini last kali diadakan pada tahun 2014 dan yang terkini baru dibuat setelah 8 tahun, sebelum kira 8 tahun ditinggalkan. Mungkin ada sesuatu pembaruan atau
refreshment yang akan dibawakan untuk FFPMB ni? Okay, sebenarnya Festival Filem Pelajar Malaysia ni adalah satu usaha FINAS, sebab kita lihat setiap IPTA, IPTS dan college community di Malaysia ni menawarkan bidang pengajian media, tapi masing-masing tak ada platform untuk sama-sama untuk bertanding keluaran para pelajar mereka. Jadi disebabkan itu FINAS mengambil inisiatif untuk mengadakan satu platform peringkat kebangsaan lah, dan kita panggil Festival Filem Pelajar Malaysia. Bermula tahun 2005 dan yang terakhir tu untuk pembetulan 2015. Jadi apa yang berlaku sebenarnya ialah kita pun maklum Festival Filem Pelajar Malaysia ni dia memerlukan komitmen dua pihak, satu FINAS dan juga host IPTA dan IPTS. Jadi selepas tahun terakhir tu kami pun tak dapat host yang sesuai, dan kita pun ambil maklum kebanyakan IPTA, IPTS sendiri pun mula mengadakan event acara mereka sendiri. Namun pada tahun ini kita dapat pelawaan daripada UPSI bagi mengadakan semula Festival Filem Pelajar Malaysia, dan alhamdulillah lah kita dah berjaya untuk memulakan, dan insyaAllah dalam bulan 10 ni lah kita akan laksanakan. Baik Doktor, kalau sebelum ni FINAS dah bekerjasama dengan USIM pada tahun kali ini, edisi kali ini FINAS bekerjasama dengan UPSI. Jadi Doktor, pandangan apa perasaan bekerjasama dengan FINAS untuk edisi kali ini? Alhamdulillah, sebenarnya kita sangat merasa bangga lah kerana FINAS memberi kepercayaan kepada UPSI untuk penganjuran bersama FFPM ni. Yang kali ke-13 dan seperti Izu yang cakap tadi, lama sangat tak ada. 2015 tu zaman tu tak ada TikTok lagi kan. Masa tu mungkin ada IG je kot. Jadi kita nampak memang sambutan pelajar memang sangat luar biasa lah dengan pandemiknya. Jadi banyak karya-karya kreatif dalam bentuk video tu dah semakin popular kan. Jadi pertandingan Festival Filem Pendek Pelajar ini memang pada saya satu tempoh ataupun masa yang sangat bertepatan. Apatah lagi di UPSI sekarang ni kita tengah dalam mood sambutan 100 tahun penubuhan SITC, Sultan Idris Training College, MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris, IPSI, Institut Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang UPSI. Jadi dah 100 tahun dan kemuncaknya pada bulan November nanti. Jadi FFPM ni merupakan salah satu program terbesar lah yang kita anjurkan sepanjang tahun ini sempena sambutan 100 tahun UPSI. Itu dia sempena sesuatu yang bermakna kepada UPSI itu sendiri. Seperti doktor katakan, sempena 100 tahun tu, dan jadi pastinya ini sepatutnya jadi satu festival yang paling meriah juga ya. Dapat Tuan Raja sendiri mungkin sasaran ataupun objektif yang ingin dicapai untuk Festival Filem Pelajar Malaysia ini. Okey, kita melihat bahawa Festival Filem Pelajar Malaysia ni sebagai satu platform untuk kita mendapat para penglibat dari generasi yang sedia ada yang barulah. Sebab kalau kita biasa dengar FINAS sentiasa menganjurkan Festival Filem Malaysia. Jadi itu adalah untuk golongan industri yang dah ada berkecimpung. Jadi Festival Filem Pelajar ni kita utamakan kepada para penggiat baru daripada golongan pelajar, yang kita harap satu masa kelak dia apabila tamat pembelajaran, mereka ni pula akan masuk dalam industri dan sama-sama memajukan lagi industri dengan idea-idea baru, dengan penceritaan yang lebih menarik, dengan konsep penghasilan yang lebih bermutu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Baik Tuan Raja, satu soalan tambahan. Kenapa memilih UPSI? Alright, sebenarnya kita tidak meletakkan mana-mana IPTA sebagai pilihan untuk setiap tahun. Kita tawarkan kepada semua IPTA, dan setiap penganjuran Festival Filem Pelajar ni sendiri pun kalau ikut turutan dia, kita lihat kita pernah bekerjasama dengan UiTM, pernah bekerjasama dengan USIM, pernah bekerjasama dengan Kolej Yayasan Melaka. Jadi sebenarnya kita berharapkan apabila ada penggiliran ni,
penganjuran FFPM ni akan lebih boleh dilihat satu pengalaman kepada host tu sendiri untuk mengendalikan sesuatu acara yang bertaraf kebangsaan. Jadi pada ketika ini kita sudah sangat berbesar hatilah apabila Universiti Pendidikan Sultan Idris menawarkan diri sebagai host. Jadi kita pun rasa ianya satu peluang untuk kita memaklumkan balik kepada semua IPTA dan juga IPTS di Malaysia bahawa Festival Filem Pelajar diadakan semula. Selepas break hari itulah. Kita nak berbalik kepada doktor pula. Saya dengar untuk festival filem ni ada jelajahnya dan juga ada zon-zonnya, doktor. Mungkin nak kongsikan dengan kita bagaimana jelajahnya? Kita seperti mana yang Mulia Tuan Raja maklumkan tadi, kita pun dah lama tak menganjurkan FFPM ni. Jadi bila kita nak wawarkan tu, kita rasa sangat cantik lah dan sangat molek kalau kita sendiri pergi berjumpa kan. Jadi kami tim di UPSI kita pecahkan dan kita pergi seantero Malaysia. Sabah Sarawak pun saya pun minggu lepas baru balik dari Sabah Sarawak. Kita di Sabah Sarawak kita pergi ke UNIMAS, UMS, satu college universiti di Sibu, UTS. Dan penerimaan mereka sangat-sangat luar biasa lah. Ada zon yang pergi ke selatan sampai ke UTM, UTHM, UiTM Melaka. Ada yang ke zon Pantai Timur, UMT, Universiti Kelantan, UMK. Kemudian ada yang zon yang paling banyak sekali di zon tengah lah. Zon utara pun ada di USM, UUM. Tapi zon tengah ni sebab kita sedia maklum banyak kolej, banyak universiti yang berada di sekitar Lebah Kelang. Ada yang ni memang kita pergi berkala lah. Yang selebihnya kalau mana yang tim kami tak sampai tu minta maaf. Kita sampaikan melalui media sosial ataupun kita melalui post lah. Jadi pemakluman tu kita sampai. Sebenarnya antara lain bila kita pergi tu kita nak mendekati rakan-rakan kita di universiti supaya mereka dapat mempromosikan bagi pihak kami juga. Dan dalam masa sama untuk kita like kita punya social media lah. Sekarang ni kebanyakannya promosi semua guna social media kan. Betul. Jadi kita like kan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga apa kategori-kategori pertandingan filem yang akan dipertandingkan nanti. Baik, kita ada kategori yang beberapa kategori, tapi yang mungkin saya boleh highlightkan yang 7 kategori yang utama ni. Kategori filem pendek terbaik. Kemudian kita ada kategori filem pendek antarabangsa terbaik. Kita ada juga filem untuk animasi. Kita ada juga untuk periklanan, kategori periklanan. Periklanan ni pendek lah sikit dia punya tempoh dia kan. Kita ada untuk dokumentari, eksperimen dan juga video klip. Ni untuk muzik. Jadi dalam kategori-kategori utama ni kita ada juga subkategori. Contohnya macam pengarah harapan. Kita tak kata pengarah terbaik lah sebab dia masih pelajar lagi kan. Pengarah harapan. Kemudian pelakon harapan. Kita ada penata muzik terbaik. Kita ada pengarah seni terbaik dan sebagainya. So kita ada banyak kategori sebenarnya yang dipertandingkan, termasuk sekali skrip, dan suka juga saya berkongsi dari segi hadiah keseluruhannya. Fina sangat berbesar hati, sangat bermurah hati sebenarnya, menawarkan hadiah yang berjumlah 100,000 keseluruhannya. Jadi untuk pelajar 100,000 tu banyaklah besar, kan? Macam-macam boleh buat. Macam-macam. Satu filem boleh buat. Untuk kategori utama tu hadiah dia adalah sebanyak 5,000 setiap kategori, beserta dengan trofi dan juga sijil. Untuk subkategori tadi, kategori yang lain tu tambahan tu adalah sebanyak 3,000 trofi dan juga sijil. Untuk hadiah utama kita ada 100,000. Saya turut difahamkan kita ada satu dana khas yang turut disumbangkan oleh Finas. Mungkin Tuan Raja boleh kongsikan. Okey, apabila kita melihat ianya sebagai satu platform untuk menggalakkan generasi muda berkarya. Jadi kita lihat kalau kita bagi terus wang tunai, maka ianya akan tamat di situ. Jadi apa yang kita janjikan adalah geran penerbitan. Artinya kepada para pemenang, bila dah diumumkan tu, mereka kita tawarkan geran untuk menerbitkan projek seterusnya. Di bahagian kreatif dan teknikal Finas sendirilah. Di mana bila mereka datang
dan mengatakan okey, saya pemenang untuk kategori ini. Jadi bahagian ini akan sama-sama bantu untuk melahirkan karya yang seterusnya. Tak kisahlah kalau dia menang dalam kategori tadi video muzik ke ataupun filem pendek ke. Jadi dia punya kesinambungan lah. Itu yang kita inginkan, supaya pelajar ni bila mereka dah tamat, dia tak berhenti di situ, dia masih terus melahirkan dia punya karya-karya lah. Maknanya dekat situ ada kesinambungan kerjasama antara FINAS dan juga pemenang itu nanti. Itu yang kita harapkan. Dalam banyak-banyak kategori ni, pendapat Tuan Raja sendiri, yang mana satu kategori ni akan jadi tumpuan ni? Tadi ada pelakon lah, pengarah lah, yang mana satu ni akan menjadi tumpuan untuk kali ini? Okey, kalau saya boleh umumkan, selalunya yang jadi tumpuan adalah filem terbaik, filem pendek terbaik dan juga pengarah harapan lah. Sebab selama kita mengadakan acara ini, sudah terbukti beberapa pemenang kategori ini kemudiannya dia berkecimpung dalam industri sebenar dan mereka berjaya. Sebagai contoh, salah seorang pemenang untuk filem terbaik, saya tak ingat tahun bila, tapi akhirnya dia melahirkan filem Allah Akbar, apa nama filem tajuk Perwit Sapu. Dia sebenarnya adalah pemenang daripada Festival Filem Pelajar Malaysia. Jadi dari situ dia kemudian mengeluarkan karya Perwit Sapu dan akhirnya kita pilih sebagai wakil Malaysia untuk Oscar. Jadi itu yang kita harapkan, bila mereka terus berkarya dan karya-karya ini nanti akan mencorakkan lagi industri. Itu saya suka nak komen sikit berkenaan tentang apa yang Tuan Raja katakan, kan bila kita buat festival filem macam ni, kita dapat bakat-bakat yang baru. Moga usaha itu berterusan dan mereka dapat majukan lagi karya kita ke peringkat yang lebih baik ya. Dan kita nak tanya, kita dah sampai soalan yang terakhir ni, Doktor. Kita nak tanya. Kejap je. Tak sedar. Okey, Doktor, mungkin kita nak tahu harapan berkenaan tentang festival filem ni, yang mungkin dari segi pelibatan dan juga ada beberapa kata-kata akhir, Doktor. Baik, kita mengharapkan agar sambutan daripada IPT, IPTS, IPTA sangat menggalakkan lah. Jadi kita faham ada separuh IPT ni masih dalam cuti, tetapi setakat ni respon yang kita dapat sangat baik lah. Maksudnya mereka memang dah ada pun filem-filem yang ataupun hasil karya pelajar yang telah dibuat yang ingin dihantar sebagai pertandingan. Jadi kita harap dengan pertandingan ini, seperti mana yang FINAS harapkan, dapat mencungkil bakat-bakat kita kata yang creative talent, bakat-bakat muda yang berkarya untuk memeriahkan lagi industri kreatif negara. Dan saya nak promote juga untuk para penonton untuk pergi ke ataupun cari FFPM 13 UPSI ataupun Festival Filem Pelajar Malaysia 13. Jadi type yang itu, InsyaAllah kita akan jumpa social media kita dan sila like. Bila tarikhnya tu, Doktor? Bila tarikhnya tu? Tarikh. Tarikh tak umum sebenarnya dah dibuka dah. Cuma tarikh tutup penyertaan adalah pada 16 September ni. Masih jadi sempat ada banyak masa lagi, sempat lagi untuk korek-korek dan sebagainya. Dan penyertaan semua hantar secara online. Tak ada hantar CD-CD, DVD lagi dah. Semua online je. Baik, Bapak, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zafwan dan juga Tuan Raja Khairul atas perkongsian dan juga sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan filem Festival Filem Pelajar Malaysia edisi ke-13 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ya, seperti kata Doktor, jangan lupa pergi ke Facebook, cari PPFM ke-13, share dan likes. Dan ini kita kata ada satu inisiatif cukup bagus, kolaborasi di antara UPSI dan juga FINAS. Kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Program Explorer Rangers adalah inisiatif yang dijalankan bagi memberi peluang murid-murid sekolah rendah mempelajari mengenai alam sekitar dan haiwan secara lebih dekat.
Seramai 1,000 murid sekolah rendah daripada kumpulan B40 di seluruh negara akan dipilih menyertai program pendidikan luar Explorer Rangers anjuran Taman Tema Sunway secara percuma. Program atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Taman Tema Sunway ini adalah sebahagian daripada program Sekolahku Sejahtera Cinta Alam yang dilancarkan Februari lalu, di mana objektifnya melahirkan generasi yang cintakan alam sekitar. Ya, program ini kita mengambil khusus sebagai saya sebut tadi, murid-murid dan mereka adalah murid sekolah rendah dalam kumpulan B40 ya. Ini untuk memberi peluang pada anak-anak ini supaya mereka didedahkan bukan saja tentang akademik di sekolah tetapi juga tentang alam sekitar, tentang haiwan, tentang kemahiran-kemahiran lain yang penting dalam kehidupan. Jadi jumlah buat masa ini 1,000 orang dan kita amat berharap kalau boleh ditambahkan lagi ya, pihak Sunway boleh tambah lagi, itu adalah amat-amat kita hargai. Apapun yang paling penting adalah ini merupakan satu program yang dilaksanakan berterusan ya untuk kumpulan murid ini sehinggalah mereka mencapai objektif ataupun learning outcomes yang telah ditetapkan. Program ini dilaksanakan sepanjang 52 minggu menerusi pelbagai pendekatan. Hasil tajaan sebanyak 330,000 oleh pihak Taman Tema Sunway. Segalanya bagi membolehkan peserta-peserta program ini didedahkan mengenai alam sekitar, haiwan dan kemahiran lain yang penting dalam kehidupan. Turut hadir di majlis pelancaran program Explorer Rangers adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Pengarah Eksekutif Taman Tema Sunway Kelvin Ho. Itulah. Betul. Okey. Itulah dia program Cinta Alam yang diberi nama apa tu? Explorer Rangers, bukan Power Rangers. Dan ini adalah satu program yang saya kira cukup baik untuk kita mencintai alam kita dan disertai oleh ramai juga Izzo. Okey, kita nak beralih kepada topik yang seterusnya. Selepas ini kita akan berbicara berkenaan tentang One Touch One Heart Polisisi. Dia adalah sebenarnya polisisi social responsibility dan hari ini kita nak kenalkan dua tetamu istimewa di studio iaitu Tuan Haji Razali bin Johari, Pengarah Politeknik Melaka dan juga Major Nurizam Sekap, Pengarah Politeknik Merlimau. Selamat datang kita ucapkan kepada kedua-duanya. Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Nurizam dulu, nak bercerita tentang secara ringkas tentang program ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia kepada Izu dan juga Cik Saliha. Juga saya ingin sebagai terima kasihlah kerana ruang yang diberikan kepada kami pada hari ini. Okey, dan bertanya tentang program ini, sebenarnya sebelum tu saya ingin menyatakan bahawa Politeknik Merlimau, Politeknik Melaka dan juga semua politeknik dan juga College Community di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community mendukung visi jabatan sebenarnya menjadi peneraju TVET, institusi TVET yang unggul. Jadi kalau kita lihat di sudut Politeknik Merlimau Melaka ini, saya terangkan sikitlah bahawa dalam tempoh sekarang ni kami sedang menyambut 20 tahun PMM. Kerana penubuhan kita bermula tahun 2002 sehingga sekaranglah tahun 2022. Dah 20 tahun kita wujud dalam institusi pendidikan TVET ini. Dan kalau kita nak lihat kepada kejayaan-kejayaannya banyaklah dalam tempoh 20 tahun tu. Salah satunya yang saya boleh sebutkan sini adalah kita adalah merupakan satu-satu IPT yang telah berjaya mendapat tempat 254 daripada 956 daripada UI Green Metric antarabangsa, yang mana membolehkan PMM ini sekarang ini berada di tempat yang ke-14 di Malaysia dan IPT Campus. Jadi saya ingin jelaskan juga di sini bahawa sebenarnya kita berusaha keras untuk melahirkan graduan-graduan TVET lah dengan bidang kepakaran masing-masing. So salah satu daripada apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan Politeknik Social Responsibility. Satu konsep yang saya rasa tidaklah begitu asing kepada aktiviti-aktiviti corporate social responsibility. Tetapi kita cuba ketengahkan sebenarnya satu konsep Politeknik Social Responsibility, yang mana konsep ini sebenarnya adalah merupakan satu konsep yang mana pihak IPT yang melahirkan pelajar-pelajar
dalam bidang teknikal ini, mereka dapat menyalurkan kemahiran mereka terus kepada program-program ke dalam masyarakat. Maknanya kalau pelajar itu dalam bidang mekanikal, mereka akan berada dalam masyarakat dan menyalurkan ilmu pendidikan mereka dalam bidang itu. Kalau mereka dalam bidang kejuruteraan awam, begitu juga elektrik contohnya, mereka akan terus hands on melaksanakan tugas mereka daripada kelas dan juga makmal, bengkel dan sebagainya. Mereka deliver, sampaikan skill mereka itu kepada masyarakat di luar sana. Bermaksud beginilah, kita nak melihat bagaimana Politeknik dan Kolej Komuniti, yang mana Politeknik Merlimau hari ini diberikan ruang untuk melaksanakan program ini, yang mana kita nak supaya masyarakat merasai kewujudan TVET kami dalam masyarakat. Jadi itulah antara perkara yang kita patut tekankan sekarang, sebab pelajar-pelajar kita di peringkat TVET ini perlu diberikan satu laluan, program, aktiviti, sehinggalah mereka betul-betul bersedia dalam pasaran kerja. Baik, itu pandangan dari Tuan Nuriza. Kita nak minta pandangan daripada Tuan Razali. Macam tadi Tuan Nuriza dia kata PSR ini dapat mendekatkan atau menggunakan pelajar-pelajar ini dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka. Jadi Tuan Razali sendiri bagaimana melihat pendekatan itu mampu meningkatkan lagi kualiti dan juga standard kemahiran pelajar TVET ini? Baik, terima kasih kepada yang membuat kami hadir bersama pada pagi ini. Jadi sebenarnya bila kita lihat tentang pengembangan teknologi TVET ini tingkat mana-mana institusi dan juga khusus para pelajar. Jadi keadaan begitu, sebenarnya para pelajar kami pun diberikan segala pengetahuan dan kemahiran supaya mereka didedahkan dengan pengalaman-pengalaman terutamanya di pihak industri. Jadi bila mereka ni mendapat pengalaman yang kita berikan di peringkat asas pembelajaran, di peringkat di bilik-bilik kuliah dan sebagainya, dengan juga penglibatannya di luar dengan komuniti dan sebagainya. Jadi penglibatan ini telah memberikan pengalaman mereka untuk bila mana mencuba di pelbagai bidang, sama ada kejuruteraan, perdagangan dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu menambah kemahiran mereka untuk keluar sana. Bila mereka diberikan pendedahan peringkat awal, selain pada kurikulum yang diikuti, dengan penambahbaikan dari segi yang penglibatan di luar tadi itu satu pengalaman sebenarnya buat mereka di kalangan pelajar yang TVET ni sebenarnya. Jadi kadang-kadang mereka di luar sana dikatakan bahawa TVET di kalangan para pelajar hanya kemahiran teknikal saja. Tetapi kita juga berikan kemahiran dari segi insaniahnya. Kita juga memberikan mereka ni segi bagaimana mereka sebagai seorang graduan yang berpengetahuan tinggi dan juga berintegriti. Sebab kita meletakkan begitu supaya yang kadang-kadang kita letakkan dengan mereka telah berkerjaya dan kita tahu bahawa bila mereka telah berkerjaya, banyak kat sana tu yang bukan kadang-kadang asing memberikan keadaan mereka itu kepada keadaan yang mungkin kadang-kadang tidak menjurus pada kebaikan, tapi yang terpengaruh dengan budaya yang tidak elok dan sempurna, maka kita sediakan wadah ilmu yang baik untuk mereka bersedia di sana. Jadi itulah antara yang kita letakkan bahawa mereka di kalangan para pelajar TVET supaya mereka bersedia bukan saja bidang teknikal, tapi dari segi rohani dan jasmaninya. Itu dia sebenarnya. Jadi kat situ bukan saja mementingkan akademik, tapi juga kemahiran insaniah itu. Betul. Baik, berbalik kepada Tuan Nizam. Kita nak tahu tadi kita sebut berkaitan dengan PSR. Kita nak tahu juga bagaimana pihak Politeknik sendiri menyediakan platform-platform kepada pelajar-pelajar ini, sebab kita tahu nak mendekatkan diri dengan industri perlunya ada media melalui Politeknik itu sendiri. Jadi bagaimana dari sudut Politeknik mendekatkan pelajar-pelajar dengan industri? Okey, alhamdulillah. Saya pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik Kolej Komuniti Teknologis Haji Zainab binti Ahmad yang begitu amat menyokong program-program TVET di peringkat IPT Politeknik Kolej Komuniti. Baik. Kalau nak cerita tentang platform tu banyak, tetapi saya nak sentuh satu saja. Sebenarnya ada satu program kami sedang lakukan sekarang ini, program One Touch One Heart, iaitu program yang mana kita buat di Kampung Bukit Senggeh, Asahan Melaka. Untuk makluman, program itu akan berlaku pada hari esok sehingga 28 hari bulan Ogos. Maknanya mereka berkampung di Kampung Bukit Senggeh, Asahan Melaka, yang mana Politeknik Merlimau telah pun diberi amanah oleh Bahagian Ambilan Pembangunan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik Kolej Komuniti, dan kami mengambil inisiatif untuk bersama dengan Politeknik Melaka dan juga bersama dengan Kolej Komuniti Justin Melaka, Kolej Komuniti Selanda dan Kolej Komuniti Segamat 2, Segamat Johor. Yang mana setiap institusi ini mempunyai peranan program masing-masing di Bukit Senggeh ini. Dan kita telah pun mengagihkan, contohnya macam Politeknik Merlimau ni dari segi event management,
kami juga menguruskan berkaitan dengan kimpalan, kemudian mural dan juga beberapa program yang lain. Dan di peringkat Politeknik Melaka ada program pencerahan awam yang membaiki bumbung rumah dan sebagainya. Bagi Kolej Krizi Selanda, mereka mempunyai kepakaran dalam bidang penghawa dingin. Mereka menguruskan aktiviti membaik pulih dan penyelenggaraan penghawa dingin di kawasan Bukit Senggih itu. Dan kemudian bagi Kolej Komuniti Segamat 2, mereka ni adalah satu-satunya institusi yang menawarkan diploma fotovoltaik solar. Mereka ni memasang lampu solar di kawasan Bukit Senggih tersebut. Dan seterusnya bagi Kolej Jasin, mereka ada aktiviti environment. Mereka melaksanakan penanaman pokok, menyokong rasa kerajaan bagi 100 juta pokok tu. Maka mereka membuat penanaman pokok dengan kerjasama beberapa agensi termasuk Jabatan Perhutanan. Jadi kalau nak ceritakan tentang platform ni, salah satu platform yang saya nak sebutkan inilah dia. Kita dekatkan pelajar kita dalam masyarakat. Memastikan mereka betul-betul menggunakan ilmu mereka itu dalam masyarakat dan masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran pelajar IPT TVET ni, termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti Negeri Melaka ni dalam kawasan itu, dan mereka dapatlah dia punya manfaat itu. Sekolah jadi cantik, bumbung bocor jadi tidak bocor lagi. Itulah antara perkara-perkara yang kita sedang lakukan. Saya kira seperti Tuan Nurizam katakan, setiap politeknik ni ada peranan masing-masing kan, dengan macam-macam aktiviti yang dirancangkan. Betul. Kita berbalik kepada Tuan Razali juga. Macam mana pula peranan Politeknik Melaka dalam program ini? Politeknik Melaka sebenarnya kita meletakkan bahawa seluruh Politeknik Malaysia ada sasarannya di bawah niche area. Jadi niche area ataupun bidang tujahan. Kepakaran kami di Politeknik Melaka adalah bidang pembinaan. Jadi dalam bidang pembinaan kami menjurus kepada IBS sistem tu. Jadi oleh kerana ada kepakaran kami di situ, maka kami membantu dalam usaha wantas di sini, baik yang bangunan rumah, sistem piping dan sebagainya yang berkaitan tentang kerja-kerja pembinaan. Jadi itu adalah satu usaha yang kita boleh tunjulkan kepada masyarakat bahawa pelajar-pelajar TVET lulusan politeknik berkemampuan bukan saja bidang ceburan yang mereka bilang itu sini bidang pembinaan, tetapi sumbangan mereka di peringkat komuniti. Kita boleh bantu ke arah itu. Bagi itulah sebenarnya satu usaha kami supaya pelajar-pelajar kami ini diserapkan dengan nilai-nilai untuk membantu masyarakat. Seperti usaha yang kita lakukan sekarang ini. Itu sebenarnya sumbangan daripada Politeknik Melaka. Jadi dekat situ kerjasama antara pelbagai institusi politeknik untuk menggerakkan kemahiran insaniah. Betul. Betul. Kita kena gerakkan bersama-sama. Betul. Dan kita untuk program ni saya kira dia adalah satu program yang baik dalam menyokong juga seperti orang kalau corporate kita panggil corporate social responsibility. Ini politisi social responsibility kan. Mungkin soalan terakhir yang kita nak tanyakan kepada Tuan Nurizam, harapan untuk jayakan. Dia kata dah akan berlangsung ni program tak lama lagi. Bagian berlangsung esok. Secara ringkasnya. Secara ringkasnya harapan saya mudah ya. Pelajar dapat memberikan perkhidmatan mereka kepada masyarakat berdasarkan kepada kemahiran mereka. Dalam masa yang sama, program ini juga ada satu majlis penutup nanti, iaitu Majlis Kenduri Kampung. Yang ditaja oleh Yang Berhormat Adun Asahan, yang begitu cukup membantu dan memberikan sokongan yang kuat kepada kami. Jadi harapan saya adalah pelajar juga selain daripada mereka menyalurkan ilmu TVET, mereka juga dapat belajar tentang masyarakat, kemasyarakatan, sosial, macam mana urusan kampung itu berlaku, menjiwai apa yang mereka berlaku, sebab akhirnya pelajar akan balik dalam masyarakat. Dan harapan saya yang terakhir, saya rasa mudah je lah. Sebenarnya kita tengok Malaysia ni banyak isu bencana kan, tapi kita taklah mendoakan bencana itu terus berulang. Tapi dengan kehadiran pelajar TVET ni, saya harap dia dapat membantu bukan saja membersihkan kawasan perumahan bencana, tetapi dapat melihat peralatan elektrik, perabot, dan mereka dapat mengurangkan kos kerugian kepada mangsa. Itu yang paling penting, mengurangkan kos kerugian mangsa. Baik, berbalik kepada Tuan Razali, secara ringkasnya harapan Tuan Razali. Bagi saya sebenarnya, bila kita meletakkan kepada pelajar lulusan TVET, politeknik khususnya di seluruh Malaysia, dan kami adalah dari Politeknik Melaka dan Politeknik Melaka, harapannya supaya lulusan para pelajar politeknik TVET ini dapat menyumbang kepada pembangunan negara khususnya. Dan apatah lagi dalam suasana sekarang bahawa kita selesai menghadapi pandemik COVID. Jadi mudah-mudahan ilmu yang mereka ada dapat dimanfaatkan keseluruhannya dengan kemahiran supaya masa depan mereka lebih terjamin. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Razali dan juga Tuan Nurizam atas perkongsian mengenai dengan Politeknik Social Responsibility berkaitan dengan program yang akan dijalankan esok hingga 28
Ogos 2022. Baik. Betul. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangan dan tadi kita dah juga berkenaan tentang patriotisme filem dan juga keduanya ialah mengenai PPFM ke-13. Jadi saya ingin mengucapkan kepada anda semua terima kasih kerana bersama dengan kami selama sejam di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Izzu Yusof. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus bangkit yakin berdiri.